Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam syahidani. Terima kasih Tuan Ketua Majelis Majlis yang saya hormati Ustaz Ismail yang membacakan doa tadi, Sadun, terima kasih rakan KPPK, Jabatan Pendidikan Putra KPP, rakan-rakan pegawai DPN dan PPD Pulau Budaya, PPDC yang dipertua Persatuan Guru Besar khususnya lah di daerah Kuala Muda, Yan dan juga daerah C, seterusnya rakan-rakan guru besar ataupun wakil daripada dua daerah pada pagi ini, iaitu daripada Kuala Budaya dan juga daripada daerah C. Selamat datang pada semua tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah kita diberi ruang untuk berjumpa dalam satu sesi profesional pada pagi ini, dan saya dalam slot pertama ini akan mengambil sedikit masa untuk membentangkan perkara-perkara yang utama lah tuan-tuan dan puan yang berkaitan dengan urusan-urusan berkaitan dengan sektor pembelajaran. Okey, tuan-tuan dan puan, saya nak ambil peluang pertama sekali saya ucap terima kasih dan tahniah kepada semua perangkumi daripada pihak jabatan, tuan pengarah, tuan timbalan, KPPK, KPP dan seluruh warga JPN Kedah, rakan pegawai tingkat daerah, warga pejabat pendidikan daerah, ketua, guru besar, penolong kanan dan juga guru kanan, semua atas komitmen sepanjang tahun, khususnya sepanjang tahun 2022 menyediakan anak-anak kita untuk mencapai kejayaan dalam banyak perkara, dalam konteks sama ada kurikulum, co-kurikulum, sasiah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, sekarang ni hari yang di ujung-ujung SPM 15 bulan Mac habis, kemarin implementasi tambahan. Kita doakanlah semoga anak-anak SPM kita, khususnya SPM, akan mencapai kejayaan yang terbaiklah dalam SPM. Dan saya percaya bahawa sebahagian daripada anak-anak yang berada di dalam Dewan Peperiksaan pada hari ini adalah sebahagian besarnya juga mungkin anak-anak murid tuan-tuan dan puan 10-11 tahun dulu. Jadi kita doakan semoga anak-anak kita dapat mencapai kejayaan yang paling tinggi sepanjang sebagai bentuk kepada kita kata bidang pengajian ataupun akademik mereka. Alhamdulillah kemarin saya sempat jumpa di meeting tambahan di 1-2 sekolah dengan rakan-rakan pegawai juga, nampak ceria lah, nampak ceria. Kita doakan semoga semuanya akan dapat mencapai kejayaan yang terbaik. Okey, Ustaz. Okey, tuan-tuan dan puan, kita semua sedia maklum bahawa dalam trust kepada pendidikan kita adalah sesama pendidikan kebangsaan. Ini kena pegang sungguh-sungguh bahawa kita adalah berada dalam konteks semua kurikulum kita berteraskan kepada falsafah pendidikan kebangsaan dan puan, iaitu untuk menzahirkan ataupun melahirkan anak-anak kita yang berpotensi tinggi, yang seimbang, yang harmonis, kemudian akhirnya menampilkan keterampilan yang akan menjadi warga negara Malaysia yang kita cintai ini, warga negara yang membawa kepada kejayaan yang paling tinggi dalam konteks kejayaan negara di tingkat dunia. Itulah hasrat utama dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, teruskan saya nak cepat sikit time masa. Okey, ini visi dan misi saya ingat kita semua dah maklum. Kita pegang ini, iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik dan negara sejahtera, dengan misinya melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Ini saya ingat semua dah maklum. Okey, teruskan. Juga dalam konteks pendidikan kita, keras-keras kemenjadian murid dan sekolah berkualiti. Ini jangan lupa, ini adalah kita punya matlamat setiap hari, kemenjadian murid dan juga sekolah berkualiti. Kita nak pastikan supaya untuk melahirkan anak-anak ataupun murid yang berkualiti, maka sudah pastilah kita kena menyediakan satu sekolah, keadaan sekolah
yang berkualiti tinggi, yang akhirnya akan membawa kepada kejayaan anak-anak kita dalam konteks semua bidang yang disebutkan tadi. Nah, okey, teruskan. Ini just share saja, kan? Semua dah sedia maklum 7 trust yang telah diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita, 7 perkara, dan dalam konteks akademik ini ada 2 aspek utama lah. Semua terlibat secara tak langsung, tetapi yang secara langsung adalah pembentukan adab atau akhlak dan juga integriti, khususnya dalam bilik darjah, dan juga berkaitan dengan literasi di sama ada literasi dan masih dalam kepada anak-anak kita di dalam bilik darjah, khususnya 3M termasuk 4 menantu. Nah, ini adalah trust yang kita dah sedia maklum. Okey, yang seterusnya. Sekarang kita semua maklum Datuk DPPM kita dimanapun dia akan bercakap tentang anak yang baik lagi cerdik, anak yang baik lagi cerdik. Banyak orang bertanya, kenapa? Sedang kita dulu, zaman kita, masa kita jadi cikgu dulu, kita selalu nilai-nilai murni telah pun diserang. Kita pernah ada satu ketika dulu kita ada laporan adab pelajar. Kali ini apabila Datuk DPPM kita membawa ABC, konsep ABC ini, anak yang baik lagi cerdik, bezanya ialah anak yang baik lagi cerdik ini ialah dia bersifat outcome, keberhasilan, ending itu sebagai satu individu. Itu je beza dia. Maksudnya dulu kita lebih fokus kepada proses. Dalam bilik darjah kita nak terang apa, 1, 2, 3 benda, nilai apa. Tetapi yang di-highlight sekarang oleh Datuk DPPM kita adalah anak yang baik dan cerdik ini adalah hasil ending anak-anak kita tu. Kita nak supaya anak itu menjadi yang baik, anak yang baik dalam konteks jersey dari jasmani, emosi, rohani, sosial, intelek, dan akhirnya intelek itu endingnya adalah dalam kejayaan dalam bidang akademik ataupun ilmu pengetahuan. Inilah bezanya. Ramai yang bertanya juga kepada saya kata itulah bezanya. Sekarang kita nak tengok anak yang baik itu adalah sebagai satu individu, sebagai satu insan yang komplit, hasil daripada proses yang kita buat sama ada dalam bilik darjah ataupun di luar bilik darjah melalui berbagai program akademik yang kita ada. Okey, teruskan. Dan untuk melahirkan ABC, anak yang baik lagi cerdik ini, tuan-tuan pun dah mendengar direct daripada Datuk DPPM, hati kita bekerja dengan hati, dengan jiwa, bekerja sebagai ibadah. Kemudian kita kena percaya kepada potensi anak-anak kita, memberi inspirasi, akhirnya supaya kita harap anak-anak kita ini akan menjadi insan yang berguna dalam apa bidang sekalipun kepada agama, bangsa dan negara kita di masa hadapan. Okey, teruskan tuan-tuan. Okey, gaya kepimpinan akan menentukan bagaimana kita nak bawa organisasi kita. Command and control, shift to trust and inspire. Maksudnya dalam konteks gaya kepimpinan dalam pendidikan, bukan bermaksud command and control itu hilang sama sekali, tidak. Tetapi dalam konteks approach kita, dalam konteks komunikasi kita mestilah meletakkan nilai-nilai dalam konteks pendidikan itu di atas. Nah, tetapi dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan peraturan seperti kewangan dan sebagainya, still berada di bawah kita kata command dan control. Nah, itu maksud dia sebenarnya. Okey, tuan-tuan dan puan, okey, teruskan. Saya dalam salah satu saya nak berhenti lah, saya betul kan. Saya akan belajar dan nanti dia akan ambil masa kawan-kawan lain. Okey, di sekolah inilah yang paling penting, kurikulum kita. Nah, tuan-tuan pun dah sedia maklum di peringkat sekolah. Cuma saya keluarkan balik sedikit tentang KSSM. Nah, pastikanlah pematuhan pelaksanaan kurikulum ini yang telah pun bermula sekian lama daripada 2017 lagi. Ada beberapa sekelar tambahan baru tu, saya ingat tuan-tuan pun bermaklum dengan civic, muzik dan sebagainya. Patuh sepenuhnya, patuh semuanya. Kerana kita kena ingat dalam kurikulum tu semua mata pelajaran tu penting. Semua mata pelajaran adalah penting. Patuhlah, ikutlah dari segi masa dan sebagainya, peruntukan tahunan, macam mana diatur setiap minggu dan sebagainya. Pastikan supaya kita dapat patuh sepenuhnya dalam konteks untuk pastikan supaya perjalanan sekolah kita berjalan tanpa isu, apabila kita buka ke sekolah nanti. Okey, teruskan. Yang ini sepintas selalu saja berkaitan dengan sektor
Ya, kita ada 5 unit tuan-tuan dan puan, bahasa, sains matematik, TVET, kemudian TMK dan juga unit sains sosial. Kemudian Rafi teruskan, yang ni saya duduklah. Nanti slide-nya akan di-share pegawai yang ada sekarang. Alhamdulillah 2 minggu lepas kita dapat penuhkan semua pegawai yang ada di jabatan kita tu. KPPK semua dah ada, Cikgu Kamarul, bahasa, Puan Nonisa, sains sosial, teruskan. Okey, Cikgu Aziz, sains matematik, orang lama, Cikgu Maludin, TVET, dia teruskan. Cikgu Munawir yang belum jaga saya pagi ini, selain saya, TMK dan KFCC kami adalah Cikgu Pak Kori. Ini untuk dan kalau tuan-tuan ke jabatan, walaupun dah dimaklumkan, kita punya pejabat sekarang duduk di sebelah Zulbi JPN, di sebelah belakang dekat laluan kereta api tu. Bukan lagi di tingkat 5. Ramai juga kawan-kawan masih duduk tanya juga yang di pejabatan di sebelah belakang, di sebelah BTPN lama, BTPN dengan membuat. Ini adalah statistik dari segi jawatan. Kita ada 28 pegawai dan 4 orang PKP di sektor pembelajaran. Teruskan. Ini by unit. Ini just untuk pemakluman saya lah, tuan-tuan. Okey, di bawah sektor pembelajaran kita telah buat satu master plan untuk pembelajaran, dan saya telah bergerak di semua PPD untuk menyampaikan master plan ini dalam konteks 23 dengan 25. Dan master plan ini ada 5 trust, iaitu pemantapan dan pengupayaan pegawai sektor pembelajaran di JPN dan PPD. Yang kedua, pemberkasaan kualiti kepimpinan sekolah dalam konteks pengurusan kurikulum. Yang ketiga, pemantapan hak profesionalisme guru. Yang keempat, peningkatan prestasi akademik peringkat negeri kita. Dan akhirnya ialah yang kelima adalah kebutuhan kerjasama profesional, khususnya dengan agensi luar, sama ada institusi pendidikan ataupun yang lain-lain. Ini adalah 5 trust yang kita pergerakkan di peringkat sektor pembelajaran khususnya untuk memastikan pelaksanaan kurikulum kita berjalan dengan lancar. Okey, teruskan. Di bawah trust 1, pemantapan dan pengupayaan pegawai sektor pembelajaran JPN dan PPD ini, tuan-tuan sedia maklum bahawa mereka ni cikgu. Kita semua ni cikgu. Saya pun cikgu dulu, mengajar lama di sekolah. Nah, apabila mereka bergerak ke jabatan dan perempuan, sudah pastilah perubahan dari segi kaedah kerja dan sebagainya, menyebabkan kebanyakan pegawai-pegawai yang hadir ini perlu dimantapkan secara berterusan melalui proses-proses pemantapan ilmu profesional, latihan tahunan. Setiap tahun kita tahu warga ada secara latihan minimum, bilangan hari ataupun mata kredit. Kemudian aplikasi ICT rasmi kita juga perlu beri perhatian. Kemudian budaya inovasi dan kreatif, juga urusan keuangan khususnya dalam konteks di jabatan yang ada warna-warna khas. Dan saya nak ucap terima kasih tahniah kepada semua lah berkaitan dengan budaya inovasi dan kreatif ini. Sekarang ni boleh kata di semua PPD yang saya hadir telah wujud satu budaya untuk menghasilkan penulisan kajian tindakan yang begitu kita kata banyak sekali. Saya dapat banyak dokumen-dokumen yang dihasilkan sama ada oleh peringkat PPD dan juga di peringkat sekolah. Okey, teruskan. Di bawah trust strategi 1 teruskan. Okey, dia ada 6 strategi. Saya katakan situ satu-satu. Maksudnya yang saya akan fokus ialah salah satu perkara yang mungkin kita akan manfaat pada kali ini ialah sahabat daerah pendidikan. Saya akan satu-satu je tuan. Sikit-sikit, yang lain tu kebanyakan dah kita dah biasa. Sahabat daerah pendidikan, alhamdulillah kita ada 9 KPPK campur dengan KPP, dan kebetulan kita ada 9 daerah. Dan daripada 9 daerah tu kali ini insya-Allah kita akan minta setiap KPP K dan KPP ini menjadi sahabat di peringkat daerah supaya proses apa sahaja perkara yang perlu dalam konteks pembelajaran ini kita akan dapat tangani dengan segera melalui sahabat daerah pendidikan ini. Nah, jadi itu salah satu benda yang kita baru gerakkan. InsyaAllah kali ini pada bermula minggu depan, minggu persekolahan itu gerak ini akan mula kita gerakkan. Okay, teruskan. Yang kedua adalah penguasaan kualiti kepimpinan sekolah dalam pengurusan kurikulum. Tuan-tuan dan puan, saya ambil dia dalam konteks
pengurusan kurikulum. Dan dalam konteks pengurusan kurikulum, dia ada dua fokus utama, iaitu yang pertama adalah fokus dari segi pengurusan kurikulum itu sendiri, sama ada di sekolah menengah dan sekolah rendah. Kemudian yang kedua adalah perkongsian amalan terbaik pengurusan kurikulum bagi sekolah menengah dan sekolah rendah. Tuan-tuan dan puan-puan, bedakan antara nanti hak teras 4 dengan yang ini. Pengurusan kurikulum ni terasnya adalah yang kita pegang hari-hari, iaitu kurikulum by subject, itu maksudnya. Kemudian ada program-program sokongan pelan dan sebagainya, itu maksud kurikulum. Dia yang besar sebenarnya dalam kerja kita. Akademik itu kita akan fokus kepada peperiksaan awal, itu maksudnya, jangan silap. Maksud kurikulum ni nombor 1 pun subjek yang kita ada di sekolah itu, itulah kurikulum. Nah, dan kita akan melihat secara berterusan dalam konteks-konteks tertentu kurikulum, khususnya kalau di sekolah rendah ini fokus kita adalah kepada literasi dan numerasi khususnya. Kemudian perkongsian amalan terbaik, banyak cikgu-cikgu kita dan sekarang ni yang hebat telah menghasilkan projek inovatif. Last week pun saya ingat ada satu sekolah kita masuk peringkat final di Persik, silap saya yang telah dinilai untuk inovasi peringkat kebangsaan. Itu maksud dia. Dan kita pada kali ini atas faktor-faktor keuangan, kami di sektor pembelajaran mungkin akan buat satu metod yang lain untuk turun bersama dengan warga di sekolah untuk melihat, mendengar kemenangan daripada amalan terbaik ini di peringkat sekolah, supaya kita dapat share luas-luasnya dengan rakan-rakan kita di semua sekolah, dengan cikgu-cikgu kita di seluruh negeri Kedah. Okey, teruskan. Kemudian yang kedua ialah pemberantasan kualiti. Ini adalah strategi saja. Kita akan ada kunjung bimbing pengurusan kurikulum dan juga kunjung mesra pengurusan tertinggi. Dia ada dua. Pengurusan kurikulum itu ialah daripada pegawai-pegawai dan sektor pembelajaran. Pengurusan tertinggi daripada semua sektor timbalan-timbalan dan juga PPPK, PPP daripada semua sektor di peringkat negeri Kedah, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada di peringkat DPN ataupun di PPD. Dan tuan harap pelakon maklum bahawa bermula bulan April ini, masuk bulan Mac April ini, kita akan fokus kepada kunjung bimbing pengurusan kurikulum di sekolah rendah. Sebab kita hari itu kita struggle di sekolah menengah daripada Januari sampailah di hujung minggu ni, habis SPM ni memang fokus kita solid kepada sekolah menengah melalui kunjung bimbing, kunjung bantu, kunjung mesra, sentuhan aspirasi dan sebagainya. Dan bermula pada Mac ini buka sekolah ni, kita akan fokus kepada membantu bimbing pengurusan kurikulum di sekolah rendah, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, teruskan. Pemantapan tahap profesionalisme guru. Ini sangat penting. Cikgu-cikgu kita sentiasa silih berganti. Yang lama bersara, yang baru melapor diri, kurang pengalaman tetapi semangatnya tinggi. Itu beza dia. Yang lama berpengalaman tapi sudah sampai masa selepas berkhidmat puluhan tahun, akhirnya mereka perlu meninggalkan perkhidmatan, ya, anak-anak mereka di kelas. Dan dalam konteks profesionalisme guru ada 3 perkara penting yang kita akan bagi fokus, iaitu yang pertama ialah pembelajaran dan pemudahcaraan. Dan memang ada orang tanya saya dalam tu PDP, memang betul. Kalau term PDPC ini adalah term PAK 21. Satu ketika dulu kita begitu agresif untuk membawa cikgu-cikgu kita ni sebagai fasilitator dalam PDP. Jadi saya PDP itu tambah aplikasi sebab kita nak bawa idea PAK 21 tu, cikgu-cikgu dalam kelas jadilah fasilitator seperti mana yang PAK 21 kita nak. Itu maksud dia. Bukan kata dari segi terminologi itu tuan-tuan akan jumpa ada PDP, ada PDPC. Jadi technical punya word tu jangan jadi isu sangat. Yang penting kita tahu apa maksud dia. Pemudahcaraan itu adalah fasilitator. Nah, kemudian fokus yang kedua adalah kajian tindakan, dan yang ketiga professional learning community. Ini juga aspek yang sangat penting yang kita akan bagi fokus, khususnya dalam konteks pembangunan profesionalisme guru. Okey, teruskan. Di bawah ini dia ada 5 strategi. Dia ada 5 strategi. Pemantapan PDPC ini memang strategi yang sentiasa berterusan. Sekarang di peringkat kementerian tak putus-putus fokus kepada STEM dan literasi numerasi. Kita diterima warrant, boleh kata 2-3 warrant dah berkaitan. Dalam seminggu 2 ni kami sangat agresif dengan STEM. Kemarin pun dengan Zul Utara, minggu depan ada satu sesi dengan Zul Utara. Jadi ada sebahagian cikgu tuan-tuan akan terlibat di Zul Utara.
kajian tindakan okey, PLC okey. Satu lagi adalah kita nak cuba integrasikan ABC, bagaimana apakah amalan anak yang baik dan cerdik itu dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Ada negeri yang sudah mula perkenalkan itu, dan kami dalam konteks pembelajaran kita nak tengok apa yang boleh kita buat dalam bilik darjah. Itu saya sebutlah sedikit tentang kepada tuan pengarah. Tapi kita nak kena match juga dengan pembangunan murid. Sebab pembangunan murid pun dia ada dua skop, tuan. Satu skop yang pertama ialah dalam konteks bilik darjah itu. Bilik darjah itu daily, anak-anak murid kita akan ada setiap hari dalam bilik darjah. Apakah nilai yang kita nak terang kepada mereka di dalam semasa dalam bilik darjah itu? Metod apa? Sebab kita kena ambil juga contoh-contoh daripada satu negara yang hebat dalam membangunkan nilai tertentu, macam Jepun dengan bersihnya. Macam mana metod itu kita nak apply dalam bilik darjah, dalam konteks bilik darjah. Satu lagi adalah dalam konteks karakter anak-anak itu. Jadi dia ada dua skop itu yang pada saya kita kena tengok dalam bilik darjah, dan kami akan fokus kepada bilik darjah. Dan salah satu aspek yang saya selalu sebut, pernah sebut dengan bahagian pembangunan kurikulum masa kami dijemput Zon Utara dulu bersama pengarah, ialah aspek kebersihan. Macam mana kita nak bawa? Kita ingat masa kita mengajar dulu macam-macam kaedah dalam laporan adat dan sebagainya, dan kita akan ambil satu nilai yang saya nampak ialah yang paling mudah untuk kita bina ialah nilai bersih dalam metrik. Tapi dalam bilik darjah macam mana kita nak itu, insyaAllah nanti kita akan maklum kalau nanti juga. Okey, memastikan ketepatan dalam pentafsiran bilik darjah. Jadi banyak isu yang berlaku tentang penetapan TV. Sebenarnya tak banyak isu pun. Kalau berlaku pun isu-isu yang terkecil kita ada perempuan. Dan kita kena yakin dan percaya melalui evidence yang disediakan oleh cikgu-cikgu kita bahawa apabila mereka menetapkan TV itu tetap dengan jujur. Kita sebut bahawa kita selalu sebut jangan silap. Saya duduk di meeting itu masih ada timbul isu dakwaan, kata ada pihak suruh kata mesti letak TV3. Jadi sebenarnya TV3 itu minimum kita nak supaya kita nak usaha cikgu kita tu berada di bangkuannya TV3, bukan mesti TV3. Jangan silap faham juga, jangan silap faham. Dan tu maksudnya kalau anak-anak tu memang berada di TV1 sebab dia fokusnya adalah untuk intervensi mereka. Yang tu. Tapi di peringkat kita ni setakat data yang saya dah tengok tak ada lah isu sangat. Dari segi TV ni kita boleh tengok trend. TV1 dan ada sekali saya sebut sedikit data tentang dan yang saya dapat semalam daripada pegawai. Nanti dia baru balik kepada meeting di peringkat nasional. Apakah status TV kita, TV yang kajian daripada program Bantu Baca ada. Jadi itulah profesionalisme yang kita nak. TV itu kita bagi kepercayaan kepada cikgu-cikgu kita. Sebab cikgu kita mengajar, dia tahu anak dia macam mana, anak-anak boleh dia macam mana, baik dengan individu setiap orang, maka dia pun akan bagilah dia punya TV mengikut kemampuan anak-anak kita itu. Kalau di TV1 kita ada program untuk membantu anak-anak. Okey, teruskan. Yang keempat, prestasi akademik. Yang ni sebenarnya melibatkan sekolah menengah banyaklah. Kita akan ada dua, SPM dan STPM. Tak apa saya tak akan sebut by GP. Data itu semua dah ada. Okey, teruskan. Okey, kita akan ada tujuh fokus utama dalam membangunkan plan strategik. Melalui plan strategik ini, dan daripada sini sebenarnya saya dah hutang kepada semua pengetua berkaitan dengan satu lagi fokus, iaitu kita sebut PEC 2324. PEC 2324 ni merujuk kepada pacuan akademik cemerlang, SPM 2324 masuk STPM. Dan ini adalah 7 perkara yang kita akan bagi perhatian. Untuk makluman semua, yang pertama pengurusan panitia. Tuan-tuan pun dah tahu, dapat dah pengurusan panitia yang terkini itu kan, tengoklah betul-betul. Kemudian yang saya akan ambil minimum itu tak apa, pemeriksaan buku latihan. Salah satu semangat yang kita ada dalam PTB dulu, kita akan keluarkan balik. Dan berkebetulan pula masa saya draft pertama ni sekitar awal bulan Januari, kemudian bila keluar tuan-tuan dan puan, keluar panitia punya sirkular yang baru di bawah peraturan 8.14 memang disebut tentang pemeriksaan bahan atau buku aktiviti. Yang ni
Walaupun kita fokus banyak di sini kepada anak-anak kita yang ambil kuasa, tetapi di bawah panitia juga benar dia perlu diambil perhatian. Nah, okey, yang lain tu saya ingat apa? Kunjung bantu, kunjung mesra ni di bawah sektor semua. Kemudian pengesanan struktur pengesanan murid ni di peringkat kita 4, kita 5. Saya dah jumpa 2 kali dengan PSM untuk bincang tentang perkara ini. Okey, teruskan. Kemudian akhir di bawah keras 5 ni adalah kerjasama profesional dengan agensi luar. Banyak agensi luar yang membantu kita, sama ada agensi pendidikan, sisi pendidikan, agensi kerajaan, NGO dan sektor swasta. Setiap ni ada, dan kita kena mantapkan hubungan sebab mereka ni banyak membantu dalam pelbagai aspek. Tetapi dalam konteks pembelajaran ni, kita akan fokus just kepada yang berkait dengan aspek-aspek akademik sahaja. Dia banyak bantu. Sebenarnya kalau di peringkat jabatan lagi banyak, tetapi dalam konteks kita ni kita akan fokus kepada agensi yang berkaitan dengan agensi education ataupun pendidikan sahaja. Okey, teruskan. Di bawah tu ini memang kita dah buat dah dari segi kolaboratif, kunjung mesra, anugerah penghargaan melalui berbagai program. Okey, teruskan. Okey, tuan-tuan dan puan, dalam menempuh kejayaan ini dalam konteks sektor pembelajaran, kita ada 6 critical factor, iaitu kualiti pegawai yang saya sebut tadi mesti sentiasa dibangunkan secara berterusan. Yang kedua, kualiti kepimpinan sekolah. Kita mesti cukup berkualiti, sebab kita ni adalah model kepada cikgu-cikgu kita di sekolah. Kami di jabatan pun akan dilihat, di PPD pun sebagai PPD, sebagai pegawai akan dilihat. Tuan-tuan sebagai guru besar yang nombor 1 di sekolah juga sentiasa dilihat sebagai model kepada semua rakan-rakan guru, terutama guru-guru yang baru masuk dalam profesion perguruan ini. Nah, tuan-tuan. Kemudian kualiti guru sudah tentulah prosesnya sentiasa tak pernah berhenti, dan bimbingan dan sokongan, kemudian yang pelibatan agensi luar, dan juga sistem penyampaian yang berkesan. Ini juga aspek-aspek critical factor yang kita sangat-sangat beri perhatian dalam konteks sektor pembelajaran. Okey, teruskan. Okey, salah satu lagi ialah kita akan mewujudkan satu tim pasukan sokongan akademik Kedah. Pasukan ini kita terus kepada ahlinya. Saya melihat bahawa dalam konteks education kita ni nak bawa semangat kebersamaan, di samping kita nak buat itu secara berterusan, maka pasukan sokongan akademik Kedah ni kita saya baru petang mari dengan keizinan dah 2 minggu dah dengan Tuan Pengarah untuk mewujudkan satu pasukan di peringkat negeri yang akan menggabungkan semua KPP saya, Tuan Pengarah, KPPK, KPP di peringkat jabatan di bawah 2 aspek SPM dan STPM. Diteruskan. Kemudian bersama dengan itu ialah kita akan ada semua timbalan PPD sektor pembelajaran dalam tim ini. Wakil MPSM, wakil Persatuan Guru Besar Negeri Kedah, wakil SIC Plus, wakil Majlis Guru Kebelah, dan kita dah setuju juga untuk bawa SIC Plus 3 orang wakil kemarin, dan saya pun dah update. InsyaAllah kita akan dapat kebenaran Tuan Pengarah, dan April ni insyaAllah kita akan mula gerak kerja ini, sebab pasukan ini sangat penting pada kami di sektor pembelajaran untuk melihat isu secara berterusan. Kita tak boleh tunggu ujung-ujung lepas trial, tak boleh. Maksudnya dia ada mekanisme supaya setiap isu yang kita dapat pesan kita dapat tangani secepat mungkin melalui tim ini. Kalau tak ada pasukan ini, kami nak bergerak satu-satu ambil masa yang agak panjang. Terpaksa jumpa satu-satu nak cari masa dengan ruang kerja kita yang begitu terbatas. Okey, teruskan. Modul TMK. Ini saya nak ringkaskan saja sebab saya kena berhenti dalam tak boleh 5 minit ini. TMK ni ada 3 perkataan keras dan tuan-tuan. 3 perkataan keras. Orang yang pakar adalah Cikgu Munawir di sini. Dia yang nanti diperincian boleh. TMK ni dia ada 3 perkataan yang penting. Teknologi, maklumat, komunikasi. Sekarang ni aplikasi TMK sebenarnya tuan-tuan telah berlaku, boleh dikatakan merentas semua mata pelajaran. Sebab boleh dikatakan semua mata pelajaran yang cikgu ajar di sekolah tu dah ada elemen teknologi, dah ada elemen
maklumat dan ada elemen komunikasi. Kalau kita ikut betul-betul di SAP yang ada dalam setiap mata pelajaran itu, semua elemen ini dah ada. Cuma ada part-part tertentu yang diberi fokus berkaitan dengan teknologi untuk anak-anak kita apply dalam konteks pendidikan di sekolah. Dan saya yakin dan percaya bahawa buat masa ini boleh kata majoriti cikgu kita, generasi baru ni, KMK ni dah menjadi sebati dalam PDP mereka. Okey, teruskan. Jadi saya akan skip je lah. Ini sejarah saja. Okey, teruskan. Itu ada sedikit dapatan apa yang teruskan saja. Yang ni subjek-subjek SOP. Pelaksanaan modul yang saya sebut tadi, modul-modul ini dalam delima semua ada. Ini dapatan terjawab sikit. Nah, yang ni saya nanti tukar baca lah dapatan daripada Masjid Tujuh Bimbing KMK. Prasekolah juga. Prasekolah ni sangat penting untuk itu di bawah prasekolah, elemen-elemen pemikiran kritis, semua elemen-elemen yang ada tu. Tuan-tuan pun saya ingat sudah sedia maklum di sini tentang jangan tinggal. Sebab ini adalah basic yang sangat penting kepada anak-anak kita yang khususnya dalam untuk membangunkan literasi dan numerasi. Okey, teruskan. Ini KMK ni tak apa, teruskan ini kajian-kajian SOP. Okey, program bantu baca. Ini adalah fokus kepada yang sedang berjalan sekarang, tuan-tuan dan puan. Membantu anak-anak kita daripada tahun 1 dan tahun 6. Dia melibatkan semua pihak daripada sekolah rendah, belajar praktikal pun ada, matrikulasi, SPP yang belum boleh membaca dan belum boleh membaca sedikit dengan bimbingan berdasarkan data yang dikutip. Saya baru dapat semalam data yang ini daripada itu untuk di peringkat negeri Kedah. Setakat inilah keseluruhan yang base kepada dapatan dan terkini itu peratus boleh baca sekitar 86 ke 30%. Di tahap 1 berada pada 78 ke 81% dan tahap 2 93.62%. Itu dapatan yang baru inilah. Dan maksudnya kita masih perlu berusaha untuk memastikan anak-anak kita ni boleh baca sebelum sekurang-kurangnya di peringkat asas sebelum mereka memasuki peringkat menengah. Okey, kemudian next. Yang ni CEFR kekal macam biasa, tuan-tuan dan puan. Itu saya tuan-tuan sedia maklum ini saya tak memperincikan. Masih ada cikgu kita perlu juga bahasa Melayu. Bahasa Melayu juga perlu diberi perhatian. Ada lagi dia punya tu program-program di bawah bahasa Melayu yang sedang diberi fokus sekarang. Kemudian last sekali, inilah isu kita baru ni. Tapi saya dah ucap terima kasih banyak kepada semua lah, tuan-tuan, khususnya tuan-tuan besar, kerana dalam minggu lepas kita struggle untuk selesaikan data literasi tu. Data literasi kan kita pun tahu, dan alhamdulillah kita dapat selesaikan pada hari Jumaat tu. Jumaat tu 100%. Saya ucap terima kasih kepada semua. Sebenarnya kalau bila kami zoom dengan pegawai, sebahagian sekolah pun dia dah buat, tetapi dia tak dapat masuk kerana ada beberapa teknikal, tetapi kita boleh bantu dan akhirnya dapat selesai pada hari Jumaat. Saya ingat dalam dekat bawah lebih kurang 10 sekolah lah yang ada technical problem, tetapi dengan bantuan daripada pihak kementerian dan tim kita di jabatan, kita dapat tangani dan dapat selesaikan semua pengisian itu. Cuma analisis data tu yang terkini kita belum dapat lagi, tuan-tuan dan puan. Dan untuk ni last penutup dalam sistem ni, tuan-tuan, banyak pertanyaan kepada saya sebut sikit. Banyak pertanyaan bahawa inilah itu saya tak boleh nak jawab lagi. Berkaitan dengan apabila kita pelaporan PPD itu keluar siaran kan media berkaitan dengan penggunaan sistem secara offline. Apabila ada, ialah tuan-tuan pun tahu di peringkat nasional di sistem itu akan ada dia kita kata mungkin data terlalu banyak tersebut. Cuma yang terkini dimaklumkan sistem saya baca lah daripada yang dapat pegawai ini yang terkini dalam kemarin dulu. Sekolah yang telah mengisi pelaporan PPD secara offline tidak perlu mengisi secara online. Itu basicnya, sebab sekolah itu masih interaktif. Tetapi walau bagaimanapun, sekolah boleh menggunakan sistem online pada masa akan datang bagi memastikan data yang disimpan tidak hilang dan dapat merancang aktiviti seterusnya. Maksudnya digalakkan dalam tempoh sekarang ni dah stabil ni, pelan-pelan boleh kejadian dah. Kemudian yang kedua, sekolah
bagi sama juga dengan UASA, sama juga dengan UASA. Nah, jadi digalakkan untuk walaupun hari itu kita terpaksa buat secara offline kerana kita isu waris dengan waris, tapi untuk kebaikan sekarang ni dah lapang ni, mungkin dah sistem pun dah stabil, ambillah masa untuk kita isi pelan-pelan supaya kita simpan dalam sistem berkaitan dengan BBD dan juga UASA. Jadi ingat itu saja daripada saya. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada pagi ini, rakan-rakan daripada jabatan, rakan-rakan daripada PPD, khususnya Kepala Budaya dan juga PPDC, rakan-rakan PPK, PP, rakan-rakan pegawai dan tuan-tuan berurusan. Terima kasih banyak atas segala jasa dan bakti tuan-tuan membuat melaksanakan tugas, menyempurnakan amanah yang telah tuan-tuan laksanakan sepanjang tahun 2022 tanpa isu kritikal. Dan itulah yang kami sangat gembira diberikan jabatan tanpa isu. Ada sikit-sikit teknikal tu is normal, tetapi tidak adalah isu-isu yang kritikal berlaku di negeri Kedah pada tahun 2022 yang berkait dengan sektor pembelajaran. Jadi mohon ampun maaf salah-salah di mana-mana. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.